Perhatian, setiap penceritaan hanya sekadar perkongsian dari kisah benar dan sumber yang sahih. Assalamualaikum geng, welcome to channel Faiz Cerita. Terima kasih banyak-banyaklah geng kepada korang yang sudi untuk tengok video ni, kepada yang dah memang support, yang dah memang subscribe, like dan share. Terima kasih banyak-banyak geng. Teruskan untuk support Faiz Cerita. Pada yang baru tengok ni, aku harap korang juga kalau sudi dan tidak keberatan, bolehlah support dengan klik subscribe, like dan share. Sebab aku memang memerlukan sokongan daripada korang yang tengah tengok ni geng. Lagi banyak sokongan, lagi semangatlah aku nak buat video-video tatapan untuk korang. Dan segala kekurangan, kelemahan yang ada dalam video Faiz Cerita ni, aku minta maaf banyak-banyak. Tapi aku akan perbaiki dari semasa ke semasa, sedikit demi sedikit untuk korang. Aku nak kongsikan dengan korang ada satu kisah tempat aku baru tahu daripada orang-orang di sekeliling aku lah. Mereka-mereka ni kongsikan cerita ni dengan aku, jadi aku nak kongsikan dengan korang. Tapi aku tak tahulah berapa ramai yang dah tahu kisah ni. Kalau korang yang tengah tengok ni pernah dengar, pernah tahu, kalau ada info yang aku salah cakap, salah sebut ke, terlepas cakap ke, korang boleh perbetulkan dekat ruangan komen. Kisah tempat yang dikatakan seram dan misteri ni terletak di Ampang, yang merupakan sebuah rumah banglo geng, yang namanya adalah Banglo Seri Villa. Banglo ni sangat-sangat misteri geng dan menyeramkan. Apa yang misterinya, aku tak tahulah apa yang menyebabkan tercetusnya perkara-perkara gaib, perkara-perkara menyeramkan dekat rumah ni. Mungkin ada asal-usul kisah-kisah silam yang pernah terjadi kot. Jadi oleh sebab tu rumah ni boleh ada perkara-perkara yang menyeramkan. Korang bayangkanlah, rumah ni pernah ada 20 orang yang menyewa dekat rumah ni. 20 orang tu tak tahan lama. Paling lama pun mereka menyewa dekat rumah ni, ada di antara mereka yang duduk dalam 4 hingga ke 6 bulan je. Lepas tu dah cabut lari dah. Pada aku sendiri itu adalah satu tempoh yang agak lama juga. Yelah, kalau nak dibandingkan dengan kisah-kisah tempat-tempat rumah-rumah yang seram yang lain kan, kebanyakannya yang datang sewa duduk 4-5 hari, beberapa hari je kan. Tapi untuk yang ni lama jugalah, dalam 4 hingga ke 6 bulan. Kalau nak duduk rumah ni dalam tempoh masa yang agak lama tapi hanya dapat bertahan 6 bulan, boleh dikatakan agak tidaklah begitu lama. Yang punya rumah banglo ni, dia katakan beliau ni seorang ahli perniagaan yang berstatus ataupun berpangkat datuk, yang di mana rata-rata kawan-kawan, sahabat-sahabat, insan-insan sekeliling yang mengenali beliau ni memanggil beliau ni dengan panggilan Datuk S. Datuk S ni lah yang punya rumah banglo ni. Datuk S ni bukan sahaja ada sebuah biji rumah je, tapi dia ada beberapa biji buah rumah lagi. Contohnya ada terletak di Damansara, di Subang Jaya. Beliau dah tak duduklah dekat rumah banglo ni. Dia duduk dekat rumah dia yang lain yang terletak di Subang Jaya. Tapi macam mana pun dia ada jugalah datang dekat rumah ni untuk melawat, untuk menjenguk, untuk melihat keadaan. Kebetulan dekat rumah ni, belakang rumah banglo ni ada terdapat pokok buah-buahan. Tapi tak banyak lah. Yang menjadi persoalan dan tanda tanyanya, rumah yang seindah ini, sebesar ini, yang dimana sangat selesa lah geng, dihiasi ada taman-taman bunga dan sebagainya. Rumah banglo memang besar lah kan, memang selesa. Jadi bila macam ada desas-desus kisah yang menyatakan rumah ni pernah 20 orang datang menyewa, tapi 20 tak boleh tahan, tak boleh duduk lama, menimbulkan memang banyak sangat persoalan lah dan misteri. Ada seseorang ni, beliau ni kenal dengan salah seorang penyewa yang menyewa dekat rumah ni dulu. Dan dia pernah terserempak dengan bekas penyewa ni dekat sebuah kedai makan lah. Dia datang, lepas tu dia bertanyakan khabar lah dekat bekas penyewa ni. Lepas tu dia borak lah buah-buah dan dia tanya, dah tak duduk ke dekat rumah banglo Seri Villa tu, dah keluar? Dia cakap lah, dah keluar, dah lama dah tak duduk dekat rumah tu, tak boleh tahan lah, panas. Dia pun macam, panas? Apa yang panas? Dan orang tu macam diam je tau, macam tak tahu nak explain macam mana dekat dia ni. Lepas tu dia tanyalah, rumah ni bulanan dia sewa mahal ke? Dan dia bagi tahulah, bulanan tak mahal, boleh je nak bayar bulan-bulan, tak ada masalah. Cuma rumah ni ada perkara gaib yang berlaku, memang tak tahan sangat. Dia ceritalah apa yang berlaku. Dia bagi tahu waktu dia sewa dekat rumah ni, dia duduk sorang-sorang. Mujur lah dia duduk sorang-sorang geng. Antara insiden-insiden yang dia lalui dekat dalam rumah banglo ni, contoh waktu tu dia dekat atas, dia dengar bunyi orang berjalan dekat tingkat bawah, yang di mana bunyi tapak kaki tu, tahu tak kalau korang pernah dengar,
ataupun korang pernah pakai terompah, korang berjalan, bunyi itulah yang dia dengar waktu dia dekat tingkat atas. Lepas tu bila dia pergi check dekat bawah, tak ada apa-apa pula yang berlaku, tak ada sesiapa pun. Dan bila dia duduk dekat bawah, tengok TV dekat ruang tamu dekat bawah, dia dengar ada bunyi orang mandi dekat atas. Dia pergi atas, tengok tak ada sesiapa pun. Tak ada pipe sinki ke, pipe shower ke yang terbuka. Kadang-kadang dia ada terbau bau kemenyan tau. Dia pun macam terpinga-pinga, mana datang bau kemenyan ni? Memang bau kemenyan tu bila dia bau memang seram sangat geng. Naik bulu roma, macam-macam lah naik. Rambut pun tegak lah. Lepas tu pula bila dia nak tidur, dia dengar ada orang mengetuk-ngetuk tingkap, ketuk pintu. Bila dia pergi tengok tak ada sesiapa pun. Tapi itu dia boleh tahan lagi lah. Yang paling dia tak tahan, yang paling dia masih ingat bila dia tengah tidur dan keesokannya dia terjaga. Dia terjaga dekat tingkat bawah geng, sedangkan dia tidur kat tingkat atas. Siapa pula yang mengalihkan dia? Jadi dia dah tak tahan sangat, dia pun keluar lah daripada rumah ni. Dan dia ceritalah dekat orang yang tanya ni kan, Datuk S tu dia tahu tentang keadaan masalah yang ada dekat rumah ni. Dia pernah duduk dekat rumah ni dulu dan dia pun tak tahan, sehingga kan memaksa dia cabut keluar juga duduk dekat rumah lain. Lepas tu katanya dia pernah ada menggunakan khidmat seseorang yang pakar untuk datang buat pemulihan dekat rumah ni. Kaedah tu macam kaedah nak memindahkan segala penunggu yang ada dekat dalam rumah ni, nak pindahkan dekat tempat lain. Tapi hasilnya macam tu juga, tak ada apa-apa pun yang berlaku lah. Ada satu hari tu kebetulan kawan yang tanya tadi tu dekat bekas penyewa tu kan, ada kawan dia ni nak sewa rumah. Dan dia jumpa dengan kawan dia ni lah. Tapi dia jumpa dengan kawan dia ni bukanlah dia nak menakutkan kawan dia, sebab kawan dia ni kan nak sewa rumah. Dia takut lah kot-kot kawan dia ni tersewa dekat rumah tu kan. Dia ceritalah keadaan rumah ni macam macam tu, macam ni, macam tu. Dan kawan dia ni dengar, jadi macam berminat pula. Dia kata, aku nak sewa lah rumah ni. Rumah ni murah kan bulanan dia, aku nak sewa lah. Dan dia beritahu lah, jangan, dah ramai dah orang sewa dekat rumah ni, ramai yang tak tahan. Ada perkara-perkara yang menyeramkan, gangguan-gangguan yang menyeramkan dekat rumah ni. Jangan, aku bagi tahu ni sebab aku nak jaga kau supaya kau jangan sewa dekat rumah ni. Dia boleh cakap dekat kawan dia ni, mana ada hantu dekat rumah banglo Seri Villa ni, aku tak pernah dengar pun, kau ni mengarut lah. Yang penting aku nak sewa dekat rumah ni besar, rumah ni selesa, anak-anak aku pun ramai, memang sesuai sangat lah aku nak sewa dekat rumah ni. So, dia pun, tak apalah, ikutlah suka hati kau lah. Dan akhirnya dipendekkan cerita, dia pun masuklah dekat banglo Seri Villa ni, dia pun duduklah dekat situ bawa anak dia menyewa dekat rumah tu. Bulan pertama sampai bulan keempat, tak ada apa-apa yang berlaku geng. Memang hidup dia normal, aman, tenteram je tau. Dan dalam bulan keempat tu juga, dia ada terjumpa dengan kawan dia ni lah. Dan bila dia jumpa kawan dia ni, dia gelak-gelakkan kawan dia. Dia cakap, apalah engkau mengarut, aku dah duduk 4 bulan, tak ada apa-apa pun berlaku. Tak ada hantu, seekor hantu pun tak ada, jambalang lagilah tak ada. Kau ni mengarut lah. Berdekah-dekah dia gelakkan dekat kawan dia ni. Kawan dia ni pun macam akur lah, tak apalah kan. Dah, dia cakap macam tu, terpulanglah pada diri dia lah. Ada satu malam tu, waktu tu pukul 12 malam. Ini apa yang dah berlaku lah. Selepas dah berlaku ni, dia cerita dekat kawan dia ni lah. Dan kawan dia ni kongsikanlah kisah ni supaya dia jadikan macam iktibar, supaya berhati-hatilah dalam melontarkan kata-kata, jangan sampai tercelupa kan. Apa yang berlaku pada pukul 12 malam tu, kawan dia ni dengan anak-anak dia ni nak masuk tidur tau. Waktu nak masuk tidur tu, dia dengar ada bunyi kucing bergaduh dekat tingkat bawah. Dia pelik geng, dia tak ada benda kucing tau. Memang dia tak ada benda kucing pun, tak ada kucing masuk seekor dalam rumah tu. Dan bunyi kucing tu bergaduh memang membuatkan dia tak boleh tidur. Dia pun pergilah kan dekat bawah, pergi cek dekat ruang tamu, dekat pelbagai sudut lah. Dia pergi tengok, tak ada pun kucing. Lepas tu dia lari pergi dapur, sebab dia nak cek dekat dapur kan, mana tahu ada kucing kat dapur. Dia pergi dekat dapur, tak ada pun. Tapi ada satu sudut ni, aku tak tahulah apa yang dinyatakan, ada lantai tu dia jelus macam tu lah. Kalau korang tahu, korang sharekan dekat ruangan komen ni. Aku confused sebab aku tak berapa faham sangat ni. Lantai tu jelus, ada lubang. Dan dia tengok dalam lubang tu, dia terus menjerit geng. Lepas tu dia terus jadi kaku sekejap. Apa yang dia nampak dekat lubang tu, ada beberapa ketul batu nisan geng. Keesokannya dia terus lari, cabut keluar, bawa keluarga dia pindah daripada rumah tu, pindah ke tempat lain. Itulah yang berlaku untuk kisah banglo Seri Villa ni. Aku tak tahulah kisah ni
berapa ramai yang dah tahu, sebab macam aku sendiri aku baru tahu. Jadi aku nak kongsikan dengan korang. Manalah tahu kalau korang tahu sedikit info yang boleh kita berkongsi, jadi bolehlah korang kongsikan dengan aku dekat ruangan komen. Jadi itulah kisah yang aku nak kongsikan dengan korang dalam video kisah seram kali ni geng. Merupakan sebuah tempat di mana merupakan sebuah rumah banglo misteri yang namanya Banglo Seri Villa. Sehingga kini aku tak tahulah banglo ni masih lagi diduduki ataupun dirobohkan ke ataupun terbiar macam tu ke, aku pun tak tahu. Tapi seandainya satu hari nanti kalau aku berkesempatan, aku akan cuba buat sedikit video vlog pergi ke sini untuk meninjau sikit, untuk sharekan dia punya suasana dekat rumah ni. Kalau rumah ni masih ada lah, aku akan sharekan dengan korang di dalam video-video yang akan datang. Itu sahaja geng kisah dalam video kali ni. Aku harap korang sudi-sudikanlah untuk stay tune sampai habis di dalam video Faiz cerita. Aku harap korang yang tengah tengok ni dapat sentiasa support Faiz cerita. Dan pada yang baru tengok guys, aku harap korang jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Kalau ada kekurangan, kesilapan, aku minta maaf banyak-banyak. Aku akan perbaiki untuk korang. Macam mana pun aku tetap akan perbaikinya. Dan kalau ada tersalah kata, tersalah cakap ke pun, aku minta maaf banyak-banyak. Kalau korang ada kisah-kisah seram yang korang nak kongsikan, korang boleh DM je Faiz cerita. Kalau korang tidak keberatan, bolehlah aku kongsikan di dalam video-video di Faiz cerita di akan datang. Jadi geng, korang kena stay tune untuk video-video seterusnya. Banyak lagi kisah-kisah seram, kisah-kisah misteri yang aku nak kongsikan dengan korang. Jadi kita jumpa dalam next video geng. Assalamualaikum. Tamat. Thanks watching. Hahaha.